Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Okey, dalam kisah True Crime pada malam ni, Nas nak kongsi dengan korang satu kisah serial killer di mana dia punya kes pembunuhan ni telah menjadikan satu kes yang paling terkenal di Hong Kong, guys. Okey, dan bukan main, banyak gila filem yang telah diilhamkan daripada kisah ini. Termasuk jugalah filem yang dikenali sebagai Dr. Lam pada tahun 1992. Macam yang korang boleh bayangkanlah dekat dia punya gelaran si pembunuh ni, iaitu The Just Killer. Cerita kes ini memang penuh dengan detail-detail yang seram. So, mungkinlah korang kena berhati-hatilah ataupun tabahkan diri untuk dengarkan kisah ini. Jadi, jom kita teruskan dengan kes serial killer yang bernama Lam Kor Wan ataupun nama panggilan dia sebagai The Jars Killer. Let's go. Pada Februari 1982, pekerja construction yang tengah buat jambatan di Sha Tin, iaitu wilayah baru dekat Hong Kong, terjumpa satu benda yang seram, guys. Okay, di mana mereka terjumpa kepala seorang wanita yang terapung dalam sungai Shingling, dan tak lama lepas itu, guys, terjumpa pula lah dua kaki dan juga dua tangan daripada wanita yang sama. Jambai macam tu. Jadi untuk memulakan kes true crime ini kan, guys, pada 19 Ogos, seorang pemandu teksi berusia 27 tahun bernama Lam Kor Wan, dia telah ditangkap selepas 6 bulan penyiasatan. Dan keesokan hari dia pula, polis telah menemui bahagian-bahagian badan di rumah dia sendiri, guys. So, ini bermakna kes ini kan telah pun tersebar melalui media-media dan juga telah menggemparkan seluruh Hong Kong. Memang kecoh gila pada time tu dengan kes The Jars Killer ni. Dan laporan juga telah menyatakan yang sekurang-kurangnya 3 wanita telah menjadi mangsa dan dibunuh dengan kejam, dan juga organ seksual diorang ni telah disimpan di dalam formaldehyde dan juga telah disimpankan di dalam kotak-kotak besi yang lama dekat flat lelaki ni, guys. Dan macam Nas cakap, kes ni telah pun terjadi, okey, lepas Lam Kor Wan ni telah ditangkap. Polis juga telah menjumpai rakaman video dan juga gambar-gambar yang diambil oleh Lam sendiri dengan mayat-mayat mangsa dia. Dia ni memang mental gila, guys, okey, sebab dia ni lepas dah bunuh dia punya mangsa-mangsa kan, dia akan merakam proses pemotongan mayat secara terperinci dia tau. Dia ni memang aku rasa ada dia ada angan-angan nak jadi serial killer yang tegar, guys. Dahsyat betul doh dia ni. Menurut laporan juga kan, okey, lebih daripada 1000 gambar mangsa Lam Kor Wan ni telah ditemui dalam pelbagai keadaan, guys. Yang confirmnya lah dalam keadaan yang begitu mengerikan tau. So dekat sini macam terfikir tau, macam mana seorang pemuda macam ni boleh jadi seorang pembunuh yang kejam gila, bai. Tak boleh brain banget macam ni. Gila betul lah. So okay, fine lah, kita dah tahu yang si Lam ni dah kena tangkap dengan pihak polis sebagai semua kan, berapa orang mangsa dia. Nas nak cerita dekat korang tentang siapakah si Lam Kor Wan ni sebenarnya. So si Lam Kor Wan ni yang menarik dia, guys, dekat sini dia telah membesar di Malaysia tau. Okey, dan time tu dia berada dalam zaman kanak-kanak dia. Okey, so semasa dia kanak-kanak lagi, dia ni memang selalu kena pukul dengan mak bapak dia sampaikan dia pengsan. So memang terdapat orang kata very very dark childhood lah si Lam Kor Wan ni kan. Cuma lah dia punya penganiayaan fizikal dia tu terhenti apabila dia dengan keluarganya telah berpindah ke Hong Kong, dan pada time tu dia telah pun menjadi seorang remaja. Cuma dia ni kan, bila kita jadi remaja kan, kita pergi sekolah ke apa kan, kita banyak kawan-kawan, betul tak? Okay, tapi untuk si Lam Kor Wan ni, dia ni macam susah gila nak berkawan dengan budak-budak sebaya dia tau. So dia ni memang sentiasa seorang diri dekat rumah, main chess sorang-sorang, main game sorang-sorang, semua benda tu lah. Memang tak ada kawan langsung tau. Jadi selepas zaman remaja dia dah jadi dewasa, dia hendak mencari kerja. Di mana pada time tu dia telah bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Okay, kenapa dia suka bawa teksi kan? Mungkin sebab dia suka drive, dan dia ni memang suka kerja pada waktu malam tau. Sebab teksi biasalah akan bawa kereta, jemput penumpang malam-malam kan. Dia ni memang suka pada waktu malam sebab dia rasa pada waktu malam tu memang begitu tenang, guys. Dia ni suka chilling lah aku rasa. Dan macam Nas cakap tadi, si Lam ni memang tak ada kawan, and dia ni pun tak ada awet tau. Dia ni memang tak ada girlfriend punya lah. Tetapi itu tidak bermakna dia ni tak ada minat dengan wanita. Dia memang ada, guys. Cuma dia tak ada nak letak effort untuk cari awet. Tetapi dia telah memilih jalan yang lebih gelap, di mana dia secara diam-diamnya mengumpul
majalah Lucah. Hai. So bila dia seorang-seorang kat rumah, dia akan lepak dalam ruang tamu rumah dia kan, berjam-jam tengok majalah itu tau. Sampai kadang-kadang dia akan mengambil gambar daripada majalah tersebut. Dan bila dia nak rasa macam keseronokan yang lebih tu, dia mula beli kamera Polaroid dan mula mengambil gambar wanita daripada bawah pintu tandas wanita, guys. Pervert gila Mamat ni okey. Sampai kan ada satu waktu ni kan, dia dah ambil gambar wanita dekat tandas kan. Dia tekan toy tau. Dia tekan toy sampai kan wanita tersebut kejar dia sampai tepi jalan, Mat. Malaun betul musibat ni Tetapi daripada perangai setan tu tak berhenti dekat situ tau. Okey, sebab dia punya cubaan seterusnya pula adalah untuk memenuhi keinginan gila dia adalah untuk mengambil gambar mayat wanita. Sebab bagi dia, kenapa nak kena ambil gambar mayat wanita kan? Okey, sebab untuk dia ni, mayat tak bergerak tau. So, dia boleh ambil masa untuk mengeksplor. Okey, mengeksplor ambil gambar mayat wanita. Sick gila je ni. Jadi, bermula daripada situlah segala pembunuhan bersiri dia berlaku, guys. Iaitu pada 3 Februari 1982. Pada waktu malam yang sedang hujan lebat gila, dia telah mula melakukan perkara yang amat mengerikan. Kira-kira pukul 4 pagi pada time tu, taksi Lam, dia dah bawa taksi kan. Taksi Lam ni dia ada lalu dekat sebuah restoran tau. Dan kemudian ada seorang wanita naik taksi dia. Wanita tu nama dia adalah Chan Fong Lan, dan dia ni adalah seorang penari kelab malam berusia hanya 22 tahun. So dekat situ dia kerja di sebuah kelab malam yang dikenali sebagai The Chinese Palace. Dan lepas habis kerja, dia pergilah minum dengan adik-beradik dia dan juga kawan-kawan dia tau. Dia nak have fun semualah, dah habis kerja bagai semua kan, mestilah penat, lelah semua, dia nak relax-relax, minum-minum semualah. So bila dia nak balik itu, dia seorang diri jalan menuju ke taksi silam ni, dan dia time tu berada dalam keadaan yang mabuk. So bila dia naik taksi silam ni, dia rasa nak muntah tau. Okay, so dia cakap lah dekat silam ni untuk berhenti lah, macam kau berhenti jap, aku nak muntah ni kan. So silam ni pun pergilah dekat stesen minyak. So dia pun muntah lah kat tepi jalan kan. So dia dah settle muntah dia naik balik lah. Dia masuk balik taksi silam ni. Okay, so dia kata kat silam ni, okay, awak boleh hantar saya pulang lah. Okay, so bila on the way tu, tiba-tiba si Chan Fong Lan ni, dia tiba-tiba tukar fikiran pula. Dia nak berhenti sinilah, nak berhenti situlah. So silam ni dia macam bengkak lah. Dia macam apa benda Minah ni kan. Dia dah mula marah dengan perangai si Chan Fong Lan ni tau. So dia dah hilang sabar tau, guys. So apa yang telah dibuat oleh silam ni, dia jalan taksi dia, lepas tu dia berhenti dekat tepi jalan, dan dia telah mencekik si Chan ni dengan menggunakan wayar elektrik. Dia punya kuat cekik si Chan Fong Lan ni sampaikan Minah tu mati, guys. Kau bayangkan. Okay, so bila si Chan ni dah mati, Lam pun bawa dia punya mayat balik ke rumah dia. Dan pada masa itu, lepas dah settle bunuh si Chan Fong Lan ni, lebih kurang pukul 5 pagi jalan memang kosong. So bila dia bawa mayat tu masuk dekat flat dia, memang tak ada orang perasan langsung, guys. Dan yang pelik dekat sini yang pelik gila si Lam ni dia tinggal dengan keluarga dia tau. So macam mana dia nak menyorok mayat si Chan tu kan. Okay, so apa dia buat is, dia telah menyembunyikan mayat itu di bawah sofa, dan dia tunggu dekat dia punya katil sampailah keluarga dia bangun dan keluar untuk pergi ke kerja, guys. Gila betul tu Lam ni. So selepas keluarga dia dah keluar pergi kerja bagai semua, si Lam ni dia akan melapik lantai bilik tidur dia dengan plastik supaya darah tak terkena lantai. Jadi nak mulalah berfikiran secara serial killer boleh kata dan kemudian dia telah memotong badan Chan dengan gergaji elektrik, dan juga dia akan merakam semuanya dalam bentuk video dan juga gambar. Dan bila dia dah habis settle potong-potong badan si Chan ni, dia pun membungkuslah kepala, anggota badan dan juga tubuh badan dia yang lain ke dalam plastik dan masukkan ke dalam taksi dia. So pada malam itu, bila si Lam ni nak pergi kerja, on the way keluar, alang-alang lah dia pun pergilah buang bahagian-bahagian tubuh badan Chan dekat sungai Mat, dekat sungai Shanglin. Dan seminggu selepas itu, pekerja-pekerja construction pun terjumpalah bahagian-bahagian tubuh badan Chan. So Chan Fong Lan ni merupakan mangsa pertama dia, iaitu
Lam punya pembunuhan pertama dia. So dekat situ nampaklah dia punya setan dalam diri dia dah betul-betul terlepas guys. Sebab dia tak berhenti, dia terus buat pembunuhan yang kejam ini selama 7 bulan yang berikutnya, yang telah mengakibatkan 3 lagi wanita mati dengan cara yang agak mengerikan. Bukan agak, memang mengerikan. Jadi untuk pembunuhan pertama dia tu boleh dikatakan dia adalah satu tindakan spontan dalam kemarahan tau. Sebab dia bengkak dengan Minah tadi kan. Kejap nak muntah, kejap nak berhenti lah bagai semua kan. Okey, tetapi untuk yang kedua ni pula, dia memang dah plan. Memang cantik gila guys planning dia Sebab sebelum dia nak mula dia punya serial killing tu, dia telah pergi untuk membeli peralatan pembedahan dan juga formaldehyde. Kalau korang tak tahu formaldehyde itu apa, ia adalah satu bahan kimia yang digunakan untuk mengawet. Okey, banyak juga penggunaan formaldehyde Okey, dalam untuk medicine lah, untuk household bagai semua kan. Tetapi si Lam ni menggunakan formaldehyde untuk pengawetan dia punya mangsa-mangsa dia. Mangsa dia yang seterusnya bernama Chan Juan Kit, seorang penjaga kedai yang berumur 31 tahun. Dan cara dia bunuh tu memang sebiji macam mangsa pertama dia. Okey, di mana dia akan memanggil dia punya mangsa masuk ke taksi dia, lepas tu cekik dengan wayar elektrik sampai mati. Dan kemudian dia akan bawa balik mayat si Chan ni balik ke rumah dia macam biasa. Tetapi kali ni guys, dia ada satu perbezaan di mana selepas dia dah bunuh si Chan ni, Chan juga nama mangsa ni, Chan nombor 2 ni, dia akan membuat aksi nekrofilia dahulu guys, sebelum memotong tubuh badan dia. Nekrofilia, kepada yang tak tahu, ia adalah satu aksi di mana orang jahat ni akan melakukan hubungan seks dengan mayat. Weh, hantu betul lah perangai. Jadi report juga ada mengatakan yang si Lam ni itu adalah kali pertama kalinya dia melakukan hubungan seks sewaktu dia buat aksi nekrofilia dengan mangsa kedua dia itu guys. Dan jenis semakin setan lah aku boleh kata Okey, selepas itu dia akan tetap meneruskan dengan perbuatan nekrofilia dia dengan mangsa-mangsa dia guys. So untuk mayat si Chan Juan Kit ni, Lam macam biasa dia akan menyimpan tubuh badan mayat itu dalam plastik dan juga letak dalam beg beras sebelum membuangnya di sebuah jalan yang dikenali sebagai Jalan Tai Hang. Dan seterusnya pula mangsa ketiga dia bernama Lang Sawan, iaitu seorang pelayan yang baru berumur 29 tahun, dan dia punya mayat ni juga pun ditemui dalam beg beras di jalan yang sama, iaitu Jalan Tai Hang. Dan kemudian untuk mangsa Lam yang terakhir merupakan seorang pelajar yang baru sahaja berumur 17 tahun. Nama dia adalah Leong Wai Sum. So apa yang terjadi dekat Leong ni kan, time tu dia tengah lepak dengan kawan-kawan dia tau. Okay, so bila nak balik tu, kawan-kawan dia suruh lah si Leong ni untuk naik taksi tau, supaya dia boleh sampai rumah dengan selamat lah. Cuma sayangnya pada malam itu adalah hari yang terakhir mereka bersama guys. Dan pada waktu itu jam menunjukkan lebih kurang pukul 9.30 malam. Okay, di mana lepas Lam dah menjemput dia naik dalam taksi dia, Lam ni dia terus menggari tangan si Leong ni dekat dalam taksi dia tau. Terus gari mat. Memang jam lah si Leong ni. Cuma apa yang pelik untuk mangsa dia yang terakhir ni kan, lepas si Lam dah menggari tangan dia, Lam ni tiba-tiba macam dia dah mula start borak-borak pasal keluarga, pasal agama dan juga pasal kehidupan tau. Macam apa benda pula kan. Macam sebelum ni memang dia bawa naik dia punya mangsa, cekik, potong-potong terus kan. Tapi untuk si Leong ni dia lain macam sikit dia punya approach tau. Tak tahu apa sebenarnya motif dia. Tapi agak lama jugalah dia borak-borak dengan si Leong ni. Agak berjam-jam tau, okay, sebelum dia memutuskan untuk membunuh dia. So basically kan, apa yang jadi pada time tu kan, si Lam ni dia menyimpan Leong dekat dalam dia punya bonet tau. Okay, sebab pukul 4 pagi selepas shift kerja taksi si Lam ni habis kan, budak perempuan dia tertidur dekat dalam dia punya bonet tau. Okey, dan lepas itu si Lam ni dengan kejamnya telah mencekik dia sampai mati guys. Okey, dan bila dia dah mati, macam biasa Lam akan membawa mayat dia balik ke rumah untuk buat perbuatan keji dia, iaitu macam biasalah, potong-potong, ambil gambar, nekrofilia dan sebagainya lah. Dan dekat sini bila orang kata bila benda nak jadi kan, inilah dia guys. Okey, sebab bila si Lam ni nak ambil gambar tubuh badan si Leong tu, terdapat satu lampu yang besar dalam bilik itu terjatuh
jatuh dekat peha budak itu guys. Dan lampu itu dia punya mentol tu panas gila tau. So bila dia jatuh dekat peha si Leong ni, dia terbakar sikit tau peha si Leong tu. Dan itu telah menyebabkan tanda terbakar dekat kulit budak tersebut yang akhirnya telah membantu pihak polis untuk menangkap Lam Korwan. Macam mana dia kena tangkap? Kejap lagi nak cerita. Dan untuk si Lam Korwan ni kan, dia yang satu benda yang pelik gila lah Sebab kita pun tahu kan, dia akan mengambil gambar mangsa-mangsa dia bagai semua, akan rekod bagai semua. Mestilah time tu lepas dia ambil gambar, dia akan fikir macam mana nak cuci gambar ni Yelah, nak tengok apa gambar daripada filem semua kan. Yelah, zaman-zaman dulu kan bukan macam sekarang, betul tak? So dia nak kena pergi, at least ada macam mesin ke, boleh cuci ke apa tau. Cuma untuk si Lam ni kan, lepas dia dah ambil gambar-gambar mangsa tu yang dah kena potong-potong semua tu, dia akan pergi cuci gambar-gambar tersebut dekat kedai gambar guys. Tak rasa pelik ke? Sebab iyalah, kau potong tubuh badan manusia kot. So dekat sini nampak macam dia ni langsung tak peduli kalau dia ni kena tangkap ataupun tidak tau. So lepas dia dah pergi dekat kedai gambar tu nak cuci gambar semua kan, of course lah technician dekat kedai gambar tu akan tengok-tengok lah gambar-gambar yang nak dicuci tu kan. So dia pun macam jam tau, apa benda ni kan, gambar-gambar anggota badan dah kena potong-potong bagai semua kan. So dia macam pelik dan juga terkejut tau. So dia pun tanyalah dekat si Lam ni, dia tanyalah dekat Lam ni pasal gambar-gambar tu kan, apa benda gambar ni semua kan. Tapi Lam ni dia pandai goreng dia goreng dekat si technician tu. Dia cakap lah yang dia ni adalah seorang ahli makmal universiti dan gambar-gambar itu adalah untuk tujuan penyelidikan perubatan. Lain macam dia boleh kencing kan. So technician tu macam rasa pelik lah, tapi end up dia terimalah alasan si Lam ni. Mungkin dia malah nak panjang-panjang kot. Tetapi sehinggalah pada satu hari ni, 17 Ogos 1983, technician kedai gambar tu rasa macam Lam ni macam bahaya tau. Okay, so dia dah rasa macam tak sedap. Dia ikutlah dia punya naluri di mana dia pun akhirnya memberitahu kepada pihak polis. Jadi apakah sebenarnya gambar-gambar yang dicuci oleh technician tu tahu? Okey, so gambar-gambar tu semua merupakan gambar seorang wanita yang bogel, tak tahu mangsa dia yang mana satu, gambar-gambar anggota badan dan juga terdapat gambar-gambar lain yang amat mengerikan tahu. So untuk si technician ni pada awal dia fikir macam, aku rasa ni gambar-gambar intim pasangan lah kot kan, mungkin lah baru kahwin ke apa kan, benda-benda yang macam tu lah. Itulah yang dia fikirkan tau. Tapi kan, sebaik sahaja dia ternampak ada tanda terbakar dekat peha budak mangsa yang terakhir si Lam tu, dia dah rasa tak sedap hati tau. Okey, dan apa yang membuatkan si technician tu terus call polis bila dia ternampak satu gambar yang merupakan gambar payudara yang terputus guys. Gambar tersebut yang telah diambil oleh Lam. So disebabkan itu technician tu terus call pihak polis. So pada hari itu selepas si Lam dah hantar gambar untuk dicuci, dia belau untuk buat kerja dia, and dia akan datang balik dekat kedai gambar tu pada malam yang sama juga untuk kutip balik lah. Okay, so selepas si technician dah call pihak polis semua datang dekat kedai gambar tersebut dan menunggu Lam untuk mengambil gambar-gambar dia tau. Okay, so bila Lam sampai, dia datang dengan taksi dia, park depan kedai tu tau. Sebaik sahaja dia dah masuk ke kedai gambar tu, polis terus serbu dan juga menangkap dia. Pada awalnya si Lam ni dia cuba untuk menipu pihak polis, di mana dia mengatakan gambar-gambar tu semua bukan milik dia, tetapi dia hanya mengumpulkan untuk kawan-kawan dia. Dah cerita lain pula kan, tadi kata engkau saintis, sekarang kata nak ambil untuk orang pula kan. Tapi polis memang tak percaya lah. Polis memang cakap lah engkau tak nak membongak sangat lah man. Okay, so bila dah macam tu, terus dia cakap dekat Lam untuk bawa pihak polis pergi ke rumah dia. So dekat sini mulalah di mana polis terjumpa pelbagai benda yang amat mengerikan. Sebab bila dia dah sampai dekat rumah si Lam ni, demi cari bukti, dia menyuruh si Lam ni untuk tunjuk dekat mana dia simpan barang ni semua kan. Okey, sehinggalah mereka terjumpa satu kotak besi yang lama dekat bawah katil Lam. Dia suruh Lam buka kotak tersebut, dan lepas dia buka kotak itu kan, polis jumpa gambar-gambar anggota tubuh badan, videotip dan juga bekas Tupperware yang diisi dengan pita ataupun selotip, di mana digunakan untuk mengikatlah mangsa-mangsa si Lam ni. Dan juga terdapat seorang lagi detektif, dia terjumpa sebuah lagi kotak, and dia buka kotak tersebut, dia memang terkejut dengan apa dia jumpa guys. Sebab
dalam kotak itu terdapat sebuah balang and nampak macam terdapat satu payudara wanita yang terputus yang disimpan dalam formaldehyde, iaitu bahan pengawet yang telah digunakan oleh silam ni. Dan kemudian terdapat seorang lagi pakar kimia forensik wanita daripada British datang untuk membantu polis-polis Hong Kong lah dengan kes ni kan, sebab terlampau berat sangat kes ni So bila penyiasat British tu datang, perempuan tu datang, dia nampaklah kotak lain. Dia pun buka lah kotak tersebut, dan dekat situ pula guys, dia terjumpa organ seksual wanita yang juga disimpan dalam formaldehyde. Kembang bayi tekak. Teruk betul lah silam ni Okey, so untuk kes ni kan, polis Hong Kong dia rasa macam kes ni mungkin terlalu traumatik untuk pakar-pakar wanita Okey, jadi diorang pun terus menggantikan pakar-pakar wanita dekat situ dengan pakar yang lain Jadi pada awal ni kan, sebab tu diorang tengah duk siasat-siasat rumah silam ni, polis rasa macam boleh jadilah seluruh keluarga silam ni terlibat dalam kes ini Okey, so diorang pun tangkap lah bapa dan juga abang silam ni. Okey, tetapi kemudian lama-kelamaan diorang faham yang ini semua kerja si Lam sendiri sebab dia dah mengaku dengan terperinci pasal segala kesalahan dia guys. Jadi disebabkan kes ini terlampau macam ganas ataupun terlampau ekstrim, semasa perbicaraan untuk si Lam ni hanya lelaki sahaja yang boleh menjadi juri Okey, sebab tu Lam ni dibicara. So pada 3 April 1983, mahkamah dah sahkan yang Lam ni memang bersalah di atas 4 tuduhan pembunuhan dan juga dikenakan hukuman gantung. Tetapi hukuman dia itu kemudian dikurangkan menjadi penjara seumur hidup sebab pada time tu hukuman gantung dah tak wujud di Hong Kong. Dan kemudian ada satu benda yang agak pelik tetapi memang menakutkan untuk si Lam Korwan ni, sebab si Lam ni dia langsung tak menunjukkan sebarang penyesalan pun dekat mangsa-mangsa dia Sebab terdapat satu sesi peribadi dengan pakar psikiatri yang bernama Dr. William Green. Lam Korwan dia mengaku bahawa dia ada makan bahagian tubuh badan salah seorang mangsa dia, dan alasan dia ni kan memang crack lah boleh kata Okay? Alasan dia buat semua benda ni bukan sebab nafsu seks, tetapi dia kata Tuhan yang telah perintahkan dia untuk bunuh mangsa-mangsa dia semua. Confident mat. Dan mungkin kalau tak ada seorang yang macam technician tukang gambar tadi tu yang telah melaporkan kepada pihak polis, silap-silap boleh jadi lagi ramai wanita akan jadi mangsa dengan keinginan ngeri si Lam Korwan ni. Memang scary gila guys. Nasib baiklah technician tu boleh dikatakan jadi penyelamat lah sebelum kes pembunuhan serial killing si Lam Korwan ni menjadi semakin teruk. Scary doh. Bila Nas baca kisah ni, kembang tekak, meremang Dah macam baca kisah seram sebab dia punya mental dia tu, dahsyat betul lah. So itulah kisah tentang Lam Korwan Okay, the Just Killer, pemandu teksi yang penuh gangguan emosi yang akhirnya telah membuatkan dia buat perkara yang sangat mengerikan guys, terhadap 4 pelanggar wanita dia. Sekarang ni dia masih berada dalam penjara maximum security Shek Pik di Pulau Lantau, di mana dia dekat situ dia sedang menghadap hukuman untuk perbuatannya yang menakutkan tersebut guys. Semoga kisah ini memberi pengajaran tentang kepentingan peka terhadap tanda-tanda yang bahaya di kalangan masyarakat kita. Thank you guys. See you next video. Assalamualaikum. Bye bye.